Cuba masuk lagi. Masuk lagi tak? Cuba lagi masuk. Cikgu Hafiz dah Quick Access. Cikgu dah setting dah. Masuk saja. Dah masuk dah. Dia tak tahulah, mungkin cikgu punya rumah jauh dekat kampung kan. Mungkin ada masalah tu. Baiklah. Tak dapat tunjuk apa yang cikgu nak tunjuk menggunakan PowerPoint tu ni. Nanti cikgu akan share PowerPoint tu dekat dalam grup. Tengoklah kalau dapat masuk. Baik, tak apalah. Nak buat macam mana? Kita rujuk buku teks muka surat 85. Kita rujuk buku teks muka surat 85. Orang lain semua ada muka, cikgu Hafiz tak ada muka. Tak tahulah kenapa. Tak apalah ya. Okey, boleh baca dan senyap muka surat 85. Okey, cikgu beri awak 5 minit untuk baca dan fahamkan. Okey. Baca dan fahamkan buku teks muka surat 85. Kalau dah siap baca, sila raise hand. Okay. Sila raise hand. Okey. Kita tengok dah ada lebih kurang 8 orang dah baca, yang lain. Yang dah baca, Go Chun Siang, dah baca belum? Chiffen, Changgeret, dan baca lagi. Okey, okey. Yumun, Chiffen dah baca belum?
Sini, sini. Okey. Ikut ayah jawab, ayah jawab dulu. Dah? Okey, semua dah baca. Baik, cikgu nak seorang demi seorang baca. Elina Ayuni. Elina Ayuni. Ya, cikgu. Baca. Sorry. Canggirat dulu. Canggirat, ikut nama. Canggirat, minta maaf ya. Canggirat baca Canggirat. Seorang satu ayat. Taman laut. Canggirat baca. Taman laut. Canggirat buka mikrofon. Tak dengar suara awak. Canggirat. Canggirat tak buka mikrofon. Canggirat tak dengar mikrofon. Canggirat, dia buat apa tu? Cikgu page apa? 85. Canggirat, tak dengar ke? Tak terkeluar dah. Okey, di bawah sini. 85. Taman laut. Di bawah sini. Ishan pernah bercuti di taman laut Pulau Payar. Semasa Okey, percutian sambung. tersebut, ayahnya Seorang satu ayat. Semasa Wong. Edmund Wong semasa Edmund Wong. Edmund Wong sudah terkeluar ke? belum ah. Habis tu baca dah. Saya tak dengar dia baca di mana lagi. Semasa percutian. Atas sekali. Semasa percutian tersebut, ayahnya telah merakam pelbagai gambar yang menakjubkan. Okey, terima kasih. Okay, Go Jun Siang baca. Terdapat tetapi hidupan luar laut seperti ikan dan terumbu karang di taman laut itu. Okey, sambung Hana. Terumbu karang amat penting kerana menyediakan sumber makanan dan menjadi tempat perlindungan pelbagai jenis hidupan di dasar laut. Okey, bagus. Sambung baca nyatakan pendapat Kavia. Ya, cikgu. Baca nyatakan pendapat. Nyatakan pendapat kamu berdasarkan gambar yang dipaparkan. Okey, baca. Kenwin, mengapakah Taman laut Pulau Payar sangat indah. Berikan pendapat kamu. pada baca Lee Jun Wei pada pendapat saya. Lee Jun Wei pada pendapat saya baca.
Pada pendapat saya, Taman Laut Pulau Payar sangat indah kerana di sana terdapat banyak hidupan laut yang cantik seperti ikan dan terumbu karang. Okey. Baik. Bacakan yang ada dekat tablet tu, hidupan laut. Siapa ya? Lecik Fang? Hidupan laut. Bagai Dekat tablet tu, tablet. Yang warna hitam tu, yang warna pink tu. Hidupan laut. hidupan laut terumbu Terumbu karang karang. terpelihara Okey, lagi. Bot. beratak Mana peletak? Peronda. berlonda Okey. Penguat. memuat Kuasa. kuasa. Okey, terima kasih. Lin Zawan baca. Bagaimanakah keindahan alam di Taman Laut Pulau Payar kekal terpelihara? okey. Nyatakan pendapat. Nyatakan pendapat. Nyatakan pendapat kamu. Okey, terima kasih Lin Zawan. Loyamun baca apakah pendapat. Loyamun baca apakah pendapat. Loyamun baca. Okey, Lo Jing baca, Lo Jing. Apakah pendapat kamu tentang program penanaman anak terumbu karang? Okey, terima kasih cikgu. Okey, baik. Sekarang ni cikgu akan terangkan teks yang telah kamu baca dan maklumat yang ada dalam gambar tu. Sekejap ya. Baik. Kita lihat dekat tablet tu. Yang pertama, Taman Laut Payar ini ialah terletak di negara Malaysia dan percutian yang telah diikuti, yang telah dilawati oleh Kishan dan keluarganya. Dia pernah melawat, maksudnya dah berlaku lah. Semasa percutian tu, ayahnya merakam pelbagai gambar-gambar menarik semasa berada di Taman Laut Pulau Payar. Kalau dia sebut taman laut, maksud dia macam hutan yang dipelihara, yang kita tak boleh ceroboh, tak boleh tebang pokok, tak boleh memburu haiwan. Begitu juga dengan taman laut. Kalau disebut taman, maksudnya bukan taman permainan, tetapi tempat itu sangatlah dipelihara dan tidak boleh diterokai. Ya. Jadi dekat Taman Laut Payar, Pulau Payar ini ada banyak pelbagai jenis spesies hidupan laut. Dalam gambar tu ada terumbu karang dan ada beberapa jenis ikan yang kita sendiri tak pernah nampak. Cikgu pernah dulu pergi di Pulau Pangkor dengan Pulau Langkawi lah. Cikgu pernah snorkeling. Cikgu pernah nampak lah ikan-ikan ni. Dan di situ bukan taman laut. Di Pulau Pangkor dan Pulau Langkawi itu bukan taman laut. Dan terumbu karang yang ada dalam gambar tu di Pulau Langkawi hampir rosak. Rosak sebab
tempat Pulau Pangku dan Pulau Langkawi ni ialah merupakan tempat pelancongan yang banyak orang datang sebelum PKP lah Sekarang PKP memang tak ada orang lah. Waktu pelancong waktu biasa, waktu cuti memang ramai pelancong, bot-bot yang digunakan oleh pelancong. Jadi telah merosakkan ekosistem ataupun kehidupan yang ada dekat laut tu. Laut memang bersih. Laut dekat dekat Pulau Langkawi dengan Pulau Pangkut memang bersih. Putih, air dia bukan kata biru lagi dah. Putih, nampak jelas apa yang ada di dalamnya. Berbanding dekat negeri Melaka kan, air kan kotor kan. Jadi dekat Pulau Langkawi dengan Pulau Pangkut ni sangat bersih. Tetapi itulah, hanya ikan tertentu. Lepas tu dia punya terumbu karang pun dah tak cantik macam yang ada pada zaman-zaman sebelumnya. Jadi dekat taman laut ni maksudnya dia masih terpelihara. Sekejap ya. Baik. Sekarang ni kita lihat bagaimana hidupan laut ataupun taman laut Pulau Payat ini dipelihara. Sebab masih ada bot peronda, polis ataupun polis maritim yang menjaga kawasan-kawasan persekitaran taman laut Pulau Payat. Okey? Dan ada penguatkuasa yang memantau, yang melihat macam polis lah yang memantau jalan raya kan, JPJ kan. Jadi yang dekat taman laut Pulau Payat ni dipelihara, dipantau ataupun dijaga oleh penguatkuasa. Sama ada Angkatan Laut ke ataupun polis maritim lah. Okey? Jadi apakah kepentingan terumbu karang? Terumbu karang ni sangat penting kepada kehidupan laut. Ikan ke, udang lah, apa-apa yang ada di dalam laut, kerana tempat kehidupan laut ini untuk mencari sumber makanan. Rupai-rupai laut tumbuh dekat celah-celah terumbu karang ni dan menjadi tempat dia berlindung di dasar lautan. Okey? Baik, jadi kita lihat pendapat yang pertama tu dah dijawab dalam gambar tu. Mengapakah Taman Laut Pulau Payat sangat indah? Berikan pendapat kamu. Jawab, pada pendapat saya, Taman Laut Pulau Payat sangat indah kerana di sana terdapat banyak kehidupan laut yang cantik seperti ikan dan terumbu karang. Terumbu karang tu dia sangat keras dekat laut. Dia macam tempat untuk tidur, tempat dia berlindung, tempat dia bertelur, kehidupan laut tu. Jadi di situlah tempat dia tinggal. Kalau kita rumah, jadi rumah mereka ialah terumbu karang. Baik, seterusnya, bagaimanakah keindahan alam di Taman Laut Pulau Payat kekal terpelihara? Kamu lihat dia punya arrow dia tu. Dia punya anak panah tu tunjuk dekat bot peronda. Siapa nak jawab pendapat yang kedua tu? Soalan pendapat yang kedua. Nyatakan pendapat kamu. Kalau siapa tak nak raise hand, nanti cikgu pilih orang yang ada dalam kelas cikgu ni. Siapa nak jawab? Cepat. Salah tak apa. Tapi cuba jawab dengan lengkap. Ayuni, silakan Ayuni pada pendapat saya. Pada pendapat saya, keindahan alam di Taman Laut Pulau Payat kekal terpelihara kerana ada manusia yang menjaganya seperti bot peronda dan penguatkuasa. Okey, terima kasih. Itu pendapat dia. Ya, boleh kandung. Okey, baik. Itu pendapat dia. Ada lagi tak yang nak bagi pendapat berdasarkan gambar dan soalan pendapat tu? Selain Ayuni. Lagi siapa lagi yang nak cuba jawab? Salah tak apa. Dimulakan dengan ayat pada pendapat saya, keindahan alam di Taman Laut Pulau Payat kekal terpelihara dengan. Siapa nak cuba jawab? Hana, cuba jawab Hana. Mengantuk Hana, ya. Menguap-nguap Hana. Hana. Ya, cikgu. Jawab. Pada pendapat saya, keindahan alam di Taman Laut Pulau Payat kekal terpeliharaan kerana ada bot peronda untuk menjaga kawasan tersebut. Yang diselia, yang dikawal oleh penguatkuasa. Penguatkuasa tu polis ke, maritim ke, ataupun apa-apalah yang bertanggungjawab
banyak organisasi yang bertanggungjawab untuk menjaga keindahan dan keselamatan di kawasan Taman Laut Pulau Payah. Baik, pendapat yang terakhir. Apakah pendapat kamu tentang program penanaman anak terumbu karang? Siapa nak jawab soalan ini? Ada siapa nak jawab? Kristina ada situ tak? Kristina? Kristina dah terkeluar ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kristina terkeluar. Tadi dia masuk dah terkeluar. Okey, ada siapa nak jawab tak? Apakah pendapat kamu tentang program penanaman anak terumbu karang? Apa pendapat kamu tentang program tersebut? Untuk apa? Kamu lihat tu, kepentingan terumbu karang ni untuk apa? Siapa nak jawab? Diva jawab, Diva. Diva boleh jawab tak? Boleh tak? Ada pendapat Cik Hafiz, Ya. Ayu ni bagi dia. apa maksud? Ya. Saya nak jawab tapi tak faham apa maksud soalan ni. Maksud dia, kan tadi dekat atas tu disebut tentang program pemeliharaan terumbu karang. Dia beritahu terumbu karang ni kepentingan dia adalah untuk menyediakan sumber makanan dan menjadi tempat perlindungan pelbagai jenis laut. Jadi program tanam semula anak terumbu karang tu ditanam. Dia macam pokok tau, tapi pokok dalam air. Untuk apa? Apa tujuan dia? Jadi apa kepentingan dia? Apa kebaikannya? Faham tak Yuni? Faham tak? Okey, Adiba cuba. Faham. Pada pendapat saya, program penanaman anak terumbu karang dapat apa? Boleh? Tak boleh cakap tak boleh. tak Tapi boleh. jawapan dah ada dalam ni sebenarnya. Boleh fikir. Boleh tak Adiba? Tak pasti? Tak boleh. Okey, siapa nak jawab? Nanti Ayuni, Hana. Orang lain kita nak jawab. Okey, Ayuni lah. Kita tahu dia jawapan tu. Pada pendapat saya, program penanaman anak terumbu karang ini Terumbu karang hari. Apa kan maksud tu? terumbu karang dapat menyediakan sumber makanan dan menjadi tempat perlindungan pelbagai jenis hidupan di dasar laut. Okey, itulah jawapan dia. Jawapan ada dekat atas, jawapan juga ada dekat tablet tu. Itu sama. Okey? Baiklah. Cikgu ulang sekali lagi. Cikgu rasa cikgu pun tak dapat nak tunjuk dah apa benda yang cikgu nak share dengan kamu, kongsi dengan kamu melalui PowerPoint cikgu. Dalam tu pun ada. Tapi tak apalah nak buat macam mana. Ada masalah teknikal yang sering berlaku pada cikgu punya laptop ni, tapi cikgu cuba berusaha juga untuk pastikan kamu belajar. Apa pun masalah, kita cuba untuk belajar dengan cara apa sekalipun. Kalau tak dapat Google Meet, mungkin kita guna video call ke. Lepas ni mana kita tahu kan, sebab internet ni kadang-kadang pun ada masalah sebab hujan. Bila hujan kerap hujan, kadang internet tidak lancar. Tidak bisa. Ya, kejap nanti kejap. Nanti kejap. Ada lagi. Sorry Aduh, okey. Jadi maklumat pada hari ini kita belajar bagaimana untuk memberikan pendapat. Kristina dah balik. Kristina dengar tak suara cikgu Kristina? Dengar cikgu? Okey, dengar. Dah nak habis dah Kristina. Dah terkeluar tadi kan. Tapi tak apalah. Nanti cikgu akan cuba kongsikan PowerPoint yang cikgu cikgu dah buat sebenarnya tapi tak dapat masuk, tak dapat tunjuk. Cikgu tekan present now sampai sekarang dia tak tunjuk-tunjuk. Tak tahu kenapa. Mungkin kena restart laptop ni baru boleh buka. Okey, jadi Hana main TikTok Hana. Jadi cikgu nampak. Cikgu punya kamera pun tak boleh tunjuk padahal cikgu dah on dah. Tak apalah. Jadi kita belajar hari ini pendapat berdasarkan bahan multimedia. Kamu lihat bawah sekali dekat buku teks tu.
Membina pendapat daripada bahan multimedia. Bahan multimedia ialah grafik, gambar, teks. Semua tu kita ambil, kita baca, kita faham, kita gunakan sebagai pendapat kita berdasarkan bahan. Okey? Baik, jadi hari ini cikgu tak dapat nak bagi kerja rumah sebab tak dapat nak tunjukkan PowerPoint cikgu, tak apa. Jadi kerja rumah tu cikgu cuba masukkan pada hari Selasa nanti. Cikgu cuba untuk kamu buat dalam buku latihan. Semua mengantuk Sejuk hari ni kan, hujan. Esok kita akan buat dalam Google Classroom. Hari Rabu minggu ni kita akan buat imla. Siapa lagi yang tak buat tulisan, tulisan tak buat lagi minggu lepas, tolong buat. Sebab ibu bapa kamu semua cek kerja rumah kamu. Cikgu dah share dalam grup, tolong semak balik. Siapa yang tak dapat masuk Google Meet, sila masuk ke dalam YouTube channel cikgu, tuliskan komen. Lepas tu siapkan semua kerja-kerja daripada bulan Mei sehingga bulan Jun. Sebab hari Rabu nanti kita dah masuk Julai. Dah masuk bulan yang ketiga. Kalau kamu tinggal, kerja rumah kamu semakin lama semakin apa? Banyak. Semakin apa? Pandai pun. Semakin banyak. Jadi kalau kamu siapkan semuanya, kamu dah lega. Sebab kerja rumah cikgu takkan banyak-banyak macam dulu kat sekolah kan. Kerja rumah cikgu semua bergantung kepada keadaan semasa. Mungkin satu hari satu kerja rumah. Hari ni tak ada kerja rumah, kamu boleh baca imla dan fahamkan balik muka surat 85 tu. Esok cikgu akan bagi kerja. Sila fahamkan arahan setiap kali kerja rumah diberikan kepada kamu. Okey? Baiklah. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Minta maaf sangat-sangat sebab masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Tak dapat tunjuk presentation, tak dapat nak tunjuk muka cikgu. Tak apa, nanti cikgu akan share PowerPoint cikgu kepada awak. Okey? Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Cikgu Hafiz. Siapkan kerja sekolah ya.